Ini tempat tahun lepas tak salah saya tahun lepas 24 Mac telah terjadi satu perkara pembuangan mayat di sekitar ni. Saya tunjuk dia buang kat situ mangsa iaitu mangsa wanita dia buang di situ. Okey, sekarang saya dengan sahabat-sahabat saya iaitu Brother Fai dengan saudara Alang beliau tengah tengok lain-lain dulu. Lepas ni kita akan bercerita mengenai cerita seram di kawasan Bukit Putus ni lah. Nanti Brother Fai akan buka dia punya link dia. Marilah kita sama-sama bercerita mengenai Bukit Putus ke, ada pengalaman yang lampau ke, cerita seram ke, boleh kita kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, tadi jalan ni dah percaya. Silau. Wajak. Saya Bro Fai bersama Alang THC menunggu di sini. Okey Lang? Hai. Lama jalan-jalannya. Sebab kita dah pencen Lang. Kita orang pencen. Nak tunggu kita BSP ni. Tunggu kita BSP. Okey. Aduh, sekarang ni kan bukannya kita punya tenaga habis. Bukan lagi kita lagi nak pergi dah manjat sana manjat sini dah kan, malah lagi dah penat dah. Walaupun kalau cukup gadget apa kelengkapan pun kita orang tak kot. Duduk sini, apa jauh mana nampak engkau situ lah. Okay. 1, 2, alamak. Dia boleh lari pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton channel Malam Mistik Bro Fai daripada seluruh Nusantara. Okey, pada malam ini pagi, sebenarnya pagi. Dah pukul 3 pagi Pagi lah. Okey. Brother Fai bersama dengan Alang daripada The Haunting Cruise dan juga Legion Ghost. Bro Farid iaitu daripada Legion Ghost Hunter Okey. Dulu daripada Labis, sekarang ni menetap di Seremban 2. Okey. Jadi warga negara Negeri Sembilan. Jadi warga negara Negeri Sembilan. So sekarang kita berada di Bukit Putus, di kawasan Bukit Putus, Jalan Lama Bukit Putus, di mana dikatakan kawasan Bukit Putus ini banyak kisah-kisah yang mistik yang terjadi di kawasan ini. Okey. Apa yang kita dengar ni, bunyi bising ni adalah bunyi kenderaan yang lalu lalang di bahagian bawah di sebelah sana. Okey. So saya nak tanya Brother Farid dulu. Okay? Brother Farid kita lama dah kita tak bertemu, saya tak bertemu dengan Brother Farid. So Brother Farid, kita ni bro kan, agaknya dah berapa lama kita berkenalan bro? Itulah, saya rasa lah hampir 2 tahun kat 3 tahun ni. 2 ke 3 tahun. Last saya jumpa Brother Fai ni KP. KP ke? Masa PKP. KP. Ya, waktu turun Labis tu. Masa saya turun Labis tu, kita di masa tu waktu PKP lah. Ha. Jadi boleh tak cerita sedikit
macam mana detik-detik perkenalan kita dulu bro. Itu yang the best tu. Ni lah dekat best ni kan. Okey. Ya, Assalamualaikum Raya kan. Detik-detik. Detik tu kan. Saya sebenarnya dalam paranormal ni saya macam betul tak betul kan. Okey. Saya kenal butterfly ni. Saya tak salah saya lah. Saya ada buat satu hunting tau dekat satu tempat tu di dalam kawasan hutan dalam tu ada rumah. Kat situ lah dia follow je saya tau. Dia bagi nasihat lah, dia suruh itulah, inilah, itulah, dia bedal saya lah, itulah. Dia berdua tau, dia ada seorang lagi dengan seorang lagi. Tapi butterfly ni yang pertama lah tegur saya gini. Sebab saya kalau hunting memang mulut macam sikit macam tu lah kan. Itu yang dia bedal saya. Saya tengok lah dia ni siapa ni. Yelah betul. Butterfly ni kan. Masalah. Saya tengok macam tu kan. Saya tengok siapa ini brother ni kan. Lepas tu dia inbox saya kan. Lepas tu saya cakap kan dia, bro, siapa yang komen saya macam tu? Saya lah orangnya bro. Itu yang sampai sekarang lah. Saya kadang-kadang tanya dia pakai lighting apa, pakai live macam mana kan. Kebanyakan dia banyak mengajar lah apa kan. Rupa-rupanya dia pernah masuk TV tu yang Aduh. MHI tu Malaysia ni kan. Aduh kantor rupanya kan. Itu yang kebanyakan saya belajar dari dia lah. Dia banyak-banyak sahabat pun yang banyak ajar saya. Tapi ni butterfly banyak lah dia. Mula-mula memang saya tak tahu dia. Saya sampai inbox dia kan. Bro, dalam komen apa saya punya live ni siapa lah? Saya lah tu bro. Dia cakap macam tu. Dia dah salah tau. Dia lah sejak itulah saya rapat dengan dia kan. Masa tu tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lagi. Kan, tak pernah jumpa lagi. Kita kenal dalam grup je. Dalam grup. Dulu dia ada buat TSC Dia salingan kami. TSC apa semua kan. Dia cerita tu kebanyakan saya ikut dia punya lah. Sampai ke hari ni lah. Last tu saya berdepan dia dekat Masjid Labis lah. Itulah betul. Pengenalan saya bersama Brother Boy. Dan hari ni Selepas berapa tahun plan ni? hampir dekat 3 tahun. Dekat 3 tahun baru kita dapat berjumpa kembali. Dan kita berjumpa di Bukit Putus. Jalan lama Bukit Putus ni. Jalan yang penuh dengan sejarah ni. Bukan saja kawasan ni dikatakan tempat penuh dengan kisah-kisah mistik. Malah tempat ni juga banyak kisah-kisah sejarah dahulu kala. Yang orang kata kita perlu merungkai lah tempat-tempat ni lah kan. Sejarah. Jadi apa ni, untuk Brother Farid, saya doakan semoga anda sebagai solo hunter kan, anda terus istiqamah dalam apa kajian anda. Buatlah kajian yang terbaik kan. Sebab apa, zaman sekarang ni banyak tim paranormal yang orang kata yang banyak sebagai macam cendawan tumbuh, dan lagi satu banyak yang tersasar dari cara yang sebenarnya. Tata cara yang sebenarnya. Hunting, solo hunting. Jadi untuk ini siapa tak kenal Alang ataupun Alang Kojek. Okey. Alang Kojek ni adalah sahabat lama saya ni kan. Dan kalau nak ikutkan sejarah saya dengan Alang ni memang tak tahulah nak cerita macam mana. Okey Lang. Macam mana Lang? Kita perkenalan kita dulu Lang, macam mana Lang? Tak ingat lah tahun bila. Rasanya masa kita tahun. Jadi fans untuk satu team ni, satu team lah. Satu team ni kita jadi fans. Lepas tu daripada situ kita cuba deal. Yes, betul. Kita cara dia senang je. Kita cari sahabat-sahabat yang kita kenal fans-fans ni dekat satu kawasan. Okey, kau tinggal mana? Jadi top wujudlah hunting cruise. Masa tu saya tinggal di Petaling Jaya. Alang tinggal di Ampang. Lepas tu Pak A
tinggal di mana? Ampang juga. Afif di Batang Kali. Di Damansara. Damansara. Sebelum pindah ke Batang Kali. Sebelum pindah di Batang Kali. Jadi Soleh di Selayang. yes, betul. Merata-rata lah TC ni. Tapi TSC ni bermula daripada kita 4 orang sebenarnya. Jadi bila dalam perjalanan TSC ni banyak orang kata suka dan duka dalam TSC ni. Jadi tahun demi tahun. Jadi saya pun orang kata bila dah berumur ni sampai seru saya pun mengundurkan diri daripada TSC kan. Bukannya kerana bergaduh. Bukan kerana bergaduh, bukan kerana salah faham, tapi itu memang keputusan saya sebab saya memang orang kata kudrat yang tidak mengizinkan. Ini pun datang ni pun tengok pukul 2 lebih pun dah ngantuk lah macam tu kan. Dah barai, mata barai bet. Tapi bila dapat bertemu dengan sahabat-sahabat lama saya ni, masya-Allah, saya rasa betul-betul saya rasa seronok lah. Jadi walaupun kita tak ada misi hunting, cuma kita melayan suasana lah. Kita nak hunting mungkin seperti apa yang anda lihat tadi, video tadi, kami ni bukan kata hunting. Kami lebih kepada menikmati suasana malam, ataupun kami panggil dia sebagai night walk untuk merasai suasana malam di sini kan. Okey lah sini, kawasan sini tak macam dulu lah. Kami tidak fokus 100% untuk mencari hantu ke apa ke, tak ada. Bukan entiti ke apa kan. Cuma kalau benda tu ada, ia sebagai bonus. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah kan. Betul tak? Kita tak ada guna prop, kita tak ada guna apa-apa yang orang kata kita pakai kopi ni untuk tenaga. Sponsor kopi. Ni jajan. Kopok. Apa lagi? Jadi Bro Farid, saya nak tanya awak, apa yang awak rasa sebenarnya kita punya planning ni dah lama, dah lama, lebih kurang dalam 3 tahun planning kita nak berjumpa dekat apa Bukit Putus ni. Jadi sekarang ni bila kita dah berada dekat sini dan kita dah pergi night walk tadi, okey, apa yang awak nak luahkan pada semua yang melihat video ini kan tentang kawasan Bukit Putus ni? Pendapat peribadi lah. Pribadi secara peribadi, apakah rating tempat ni dan apa pandangan terhadap keadaan dia? Mungkin dulu berbeza. Memang saya mengaku dulu berbeza daripada sekarang. Memang berbeza. Okeylah apa pandangan saya lah, memang dulu berbeza. Sekarang kalau anda lihat lah dekat kawasan ni semua dah banyak kerang-kerang sini lah. Tapi cuma kat jalan ni, cuma yang saya boleh cakap berhati-hati lah dengan manusia itu. Benda-benda halus ni memang ada di sini kan. Cuma yang lalu di tempat sini kebanyakannya lah yang orang-orang yang macam orang nak buat benda yang tak senonoh ke, parking sini ke kan, nak merompak ke apa ke kan. Itulah. Itu yang risiko-risiko yang zahir yang perlu kita berhati-hati lah. Berhati-hati di sini. Jadi untuk tim-tim paranormal, kalau nak datang sini berhati-hati. Okey. Bukan tak boleh datang sini, tapi berhati-hati. Kadang-kadang kalau nasib kita tak baik kan, kita akan bertemu dengan, sebenarnya bertemu dengan orang yang berniat jahat ni lebih menakutkan daripada kita bertemu dengan makhluk di alam sebelah sana. Makhluk di alam sebelah sana kan, dia tak rompak kita, dia tak minta kita duit kan. Dia cuma mungkin datang, dia tengok kita, oh orang ni datang. Kita ni sebenarnya bila tengok muka dia kita takut. Itu yang kita lari. Tapi yang betul-betul nyata ni kan, macam orang yang berniat tak baik ni bila datang, dia memang nak menganiayai kita. Jadi selalu kena berhati-hati dekat kawasan ni.
Kalau boleh, kalau nak datang kawasan ni, buatlah laporan polis dulu. Jadi sekurang-kurangnya nama kita ada di balai, disebabkan kita ni lah. Kita buat apa ni lah, eksplorasi ni lah. Jadi satu kan, nasihat saya kan, yang mana-mana nak pergi ke sini ke apa kan, jangan ikut fan. Kau suruh turun kau turun. Sebelum kau nak pergi sesuatu tempat, kau nak reda, kau pergi tengok dulu kan. Betul. Sebab sini banyak curam. Yang penting kita punya keselamatan dengan nyawa. Itu saja yang Itu penting. antara SOP awal waktu siang. Kalau boleh Riki tempat tu, Riki dahulu. Kalau jangan main terjah je. Malam kita orang terjah tak boleh. Tak boleh. Berbahaya buat diri sendiri. Fikirkan diri sendiri. Betul. Jangan fikir ikut orang. Ini kalau masuk juram tu memang tak jumpa punya. Memang tak jumpa. Ingat Saya tu lagi satu, bila kita buat satu-satu ni, kita jangan takut kepada misi yang gagal. Misi yang gagal ni kan adalah satu perkara yang biasa bagi tim pengkaji paranormal yang sebenar. Jangan takut pada misi yang gagal. Kan? Kalau kita tak dapat hari ni, mungkin hari lain kita akan dapat. Tapi kebanyakannya ada misi-misi antara apa kata ghost hunter ataupun paranormal researcher ni. Mereka kalau boleh mungkin kalau betul-betul ni dia tak terikat dengan misi dia orang, perlu ada benda tu. Entity tu kena ada. Sebenarnya bukan. Dia cuba kita kaji tempat tu macam mana, kita merasai kawasan tu. Kalau tak ada. Kalau ada, rezeki. Itu saja. Betul. Jangan putus asa lah dalam dunia paranormal ni. Terlampau luas lagi. Dia banyak cabang dalam paranormal. Betul. Okey, untuk Alang berbalik pada soalan yang kedua tadi Alang Okey. Alang tahu tak serba sedikit tentang sejarah kawasan Bukit Putus ni? Kalau Alang tahu, boleh tak Alang kongsikan kepada kami? Kalau ikutkan dulu-dulu saya sebenarnya dah hampir 10 ke 11 tahun tak lalu jalan, tapi bila lalu tadi agak terkejut sebab dah ada lampu. Dulu tak ada lampu. Tapi daripada cerita orang dulu-dulu, daripada arwah ayah lalu sini, orang kopi kan, orang kopi, orang pilahan. Tapi ini banyak cerita kisah Jepun. Lepas tu pembesar-pembesar yang Negeri Sembilan ni, Zaman dulu kala perang. Ni antara Bukit Putus ni ada daerah-daerah ada. Ada sejarah-sejarah peperangan kat sini. Dan untuk bab supernatural kan, paranormal ni, normal seperti yang Bro Farid daripada tim Legion Ghost Hunter beritahu, hutan normal. Memang sentiasa ada makhluk-makhluk halus ni, memang normal. Tapi untuk hutan yang tebal macam ni, ada kebarangkalian untuk binatang yang buas juga. Sebab saya rasa dulu ada satu kes yang ada masuk dekat dalam YouTube tentang satu binatang ni kan. Dia kantoi berjalan melenggang dekat jalan depan ni. Jadi antara risiko-risiko selain daripada manusia yang berniat tidak baik, binatang buas juga ada potensi. Jadi yang melintas tu si uncle yang kuning hitam tu lah. Uncle hitam. Uncle hitam. Bukan uncle hitam. Uncle hitam masa hitam ataupun kuning hitam lah, tak tahu. Ada boleh cari rujuk kat balik dalam pada YouTube lah. Hitam. Hitam kes tu kan ada keluar nah. Si uncle tu lah. Dah sebut Dekat bawah tu. Jalan kita lalu dia yang gelap. Hitam. Melenggang tau. Okey, untuk pendapat saya pula tentang Bukit Putus ni ini adalah kali kedua saya datang di Bukit Putus ni. Yang pertamanya pada 2 tahun yang lepas saya datang dengan seorang rakan YouTuber lah. Lepas tu masa saya datang dulu, kawasan ni tak ada lampu lagi, masih gelap lagi. Masa tu hari pun lebih kurang dalam pukul 8 malam lah saya sampai dekat sini. Jadi dulu suasana dia lain. Bila kita sampai sini, suasana dia pun menyeramkan. Tapi bila sekarang ni, bila kita tengok kawasan sini dah macam kita tak rasa apa-apa keseraman kat sini. Cuma kita dapat rasakan suasana yang betul-betul tenang, tenang. Rasa macam angin pun sejuk. Walaupun sekarang ni cuaca panas kan, tapi angin
Angin sejuk, relax betul. Nyaman lah. Seperti apa yang Alang dengan Farid kata tadi, okey. Hutan kan. Bila kita kawasan kita yang ni dikelilingi oleh hutan, orang kata antara haiwan dan makhluk alam sebelah ni, mereka ni dengan hutan umpama isi dengan kuku. Memang kehidupan dia dekat sini. Jadi tak heran lah kalau kita pergi kawasan ni, kalau kita tak jumpa yang ini, kita jumpa yang lagi satu. Kan? Tak heran lah kan. Jadi untuk pengkaji paranormal ni, orang kata bila datang sini, rungkailah dengan secara Ilmu pengetahuan. Selidik dulu ke. Jangan terus terjah, jangan terus datang sini, woi, orang kata mereka-reka cerita. Tapi sebenarnya hadir macam tu kan. Tapi benda-benda macam tu sebenarnya antara isu-isu yang sering berlega di kalangan tim paranormal. Jadi kita tak boleh nak hentikan antara pencetus-pencetus ni, tapi kadang-kadang terikut dengan cara-cara macam tu. Betul. Cuma kita sepatutnya orang kata lebih berhemah lah, ada SOP dia kan. Di dalam Islam pun kan, kita ni memang disuruh untuk menyantuni sesama makhluk. Jadi bila kita datang di tempat-tempat begini, kita dah tahu ini tempat mereka, kita menyantuni mereka. Kita datanglah dengan cara yang beradab. Jangan kita datang dengan cara yang kurang sopan. Umpamalah kalau kata orang datang rumah kita, orang tu tetamu kita tak sopan, kita dah tentu marah. Betul tak? Jadi kalau kata kita marah, kita datang tempat dia kan, kita buat benda-benda yang tak sopan, yang tidak sepatutnya kan. Siapa tak marah? Dan tentulah mereka marah kan. Okey, untuk Bro Farid pula. Ada lagi ya? Bro Farid. Okey. Bro Farid. Okey, boleh. Boleh tak Bro Farid kongsikan pada kita semua sepanjang Bro Farid menjalankan solo hunting ni, ada tak peristiwa yang tidak boleh dilupakan, iaitu peristiwa yang paling menyeramkan bagi Bro Farid? Ada. Ada Okey. Terlebih dahulu saya mohon maaf lah kalau saya cerita ni ada macam terkasar ke ciguris hati tim para ke apa kan. Okey, selama saya jadi ahli pengkaji paranormal ni, paling seram lah yang pernah hadapi saya masa tu. Saya buat satu hunting di kampung saya, iaitu di Sungai Gatong, tempat hutan ni lah. Saya lepas hunting ni, saya balik, jejak dia kaki kat rumah, anak demam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk dalam bilik, ada orang tua dekat bilik saya. Saya telefon dengan saya punya pakcik lah, cakap, kenapa anak saya ni nama Abil. Cik, Abil ni sakit, kau buat apa? Buat paranormal. Kau masuk, kau bagi salam, keluar kau ada bagi salam tak? Tak ada. Kau baik, kau pergi sana, kau bagi tahu dia minta maaf apa, insya-Allah benda tu takkan keluar. Itu yang paling seram lah bagi saya. Itulah nasihat saya pada ahli pengkaji ni, jangan suka-suka cabar diorang. Yang pertama. Yang kedua, sayanglah anak-anak, sayanglah pada mak, bapa, walau kita tak kena, tapi diorang akan kena. Itu nasihat saya. Itu pada Fai, itulah pengalaman yang saya tidak boleh lupa lah. Yang kedua tu, saya tengah outing ni dekat Labis juga. Saya masa tu saya ingat dekat belakang tu ada pokok, yang pokok besar tu apa? Pokok Ketapang. yang terduai-duai tu. Pokok ara. Pokok ara kan. Itu masa tu saya buat dekat SAJ Labis. Situ ada pokok ara. Saya tengah duduk je ni, belakang saya ada pocong. Lillahi ta'ala saya cakap. Subhanallah. Masa tu
saya tak perasan ni benda tu ada kan. Saya tengok kan. Balik rumah saya tengok balik. Sampai saya tunjuk anak saya. Afiq, tengok betul tak ni pocong? Kalau demam anak saya, belakang ni pocong, betul bentuk pocong. Dia tengok gambar dia demam Video bukan gambar. Kalau gambar video. kalau gambar tu boleh dikatakan kita edit kan. Ini video. Yang kedua pengalaman saya dekat Gunung Ledang itu je. Alang bayangkan ini tiang ni tau. Kalau saya tengok muka nenek, kalau saya dekatkan muka dia jadi muka monyet. Saya dah baca macam-macam guys. Dekat situ ada sahabat saya, dia cakap itu penunggu yang menyesatkan kita dalam hutan. Dia yang menarik kita. Itu kat kaki gunung. Itu masa tu saya buat dekat Kuala Puteri. Okey. Itulah yang pengalaman saya tak boleh lupakan, itu saja. Yang lain-lain ni Antara yang ranking lah. Yang ni tak adalah, alhamdulillah lah setakat ni. Yang pernah saya hadapi, saya sakit muntah darah disebabkan alam-alam lain ni lah. Itu disebabkan Brother Fai lah. Banyakkan dia nasihatkan saya, cuba jangan ludah benda ni dalam hutan. Lepas tu dia cakap jangan suka maki hamon dia. Betul. Mula-mula saya tak dengar cakap dia ni. Itu yang banyak saya kena dari alam lain. Kalau saya dengar nasihat yang kawan-kawan cakap, betul juga dia orang cakap kan. Yelah, walaupun kita ilmu di dada kuat, tapi yang belakang kita anak, orang tua kan. Antara risiko yang perlu kita fikir, antara efek-efek yang selepas kita buat hunting. Kalau kita fikir diri kita, kalau tak ada keluarga lain. Kalau ada keluarga, jadi kita kena fikir. Itulah saya nasihat lah kan. Lagi-lagi kalau rumah awak dalam kandungan ada baby, ingatlah, kita ni bermain bukan dengan manusia. Kita ni bermain dengan makhluk lain yang tak nampak. Anda boleh cabur-cabur, tak apa, anda belum kena. Nanti kalau anda dah kena, baru anda terfikir. Itu je Brother. Okey. Sepanjang perjalanan menerokai dalam bidang paranormal ni bukan saja orang kata peristiwa-peristiwa yang menyeramkan yang kita akan alami kan, malah kita akan mengalami juga satu detik-detik yang membuatkan kita ketawa. Maksudnya ada detik-detik lucu yang pernah juga berlaku sewaktu kita menjalankan eksplorasi ataupun kajian paranormal ni. Okey, Alang, nak tanya pada Alang, okey. Sepanjang kita dulu dalam buat eksplorasi dalam bersama dalam hunting cruise dulu kan. Apa yang Alang rasa satu peristiwa yang paling kelakar lah, yang bila kita cerita balik memang kita tergelak sakan lah. Kalau betul-betul tergelak sakan masa kita buat eksplorasi di Pulau Besar di Pulau Besar. Aku dah agak dah. Itu yang paling kelakar lah. Tapi semua benda tu kita dapat rakam lah dalam rakaman kan. Dan lagi satu, eksplorasi kita ke Bukit Melawati. Antara yang saya rasa antara yang paling best lah paling betul. Best. Yang paling kelakar tu apa lang masa kat Pulau Besar tu kan? Kita pergi ke bermacam-macam spot yang dikatakan cukup panas. Tapi kita pergi sana, itu yang penting ni adab. Adab. Kita pergi dengan adab. Jadi kita disambut dekat sana pun dengan cara yang adab. Betul. Cuma kita tak boleh elak daripada menjadi kelakar di situ. Dekat bahagian Guru Yunus kan, kita nak cari Guru Yunus tu, padahal dekat je. Ada yang maklum lah, yang pergi tu semua kaki gaut. Jadi nak naik tangga, nak panjat batu tu, aduh kaki aku. Jadi antara momen kan. Ada satu scene tu, satu babak tu dekat batu besar dekat Gua Yunus tu, Bro Fai lah panjat. Oh, relax panjat kan. Ini tempat apa ni? Ini tempat orang menuntut ilmu cantik. Ni kan.
Lepas tu dah berdiri dekat atas batu besar tu, kita dah melihat suasana kat situ. Nak turun tak boleh kan, diorang turun relax je kan. Brother boy turun tak boleh. Masa aku tak boleh turun ni, aku gayat. Tu kita orang pergi situ sebelum air naik ke batu apa, kawasan situ akan ditenggelami air. Jadi dalam kawasan batu tu boleh buat betapa. Cuma bila malam kita tak sempat lah nak shoot kat situ. Boleh. Lepas tu banyak lagi tempat-tempat lah. Dah jadi hiking tau kawasan situ. Kita hiking, orang yang gaut-gaut di sebelah belakang. Dia berjalan umpama melihat padang golf yang terbentang luas. Dari situ kita macam-macam lah perkara-perkara yang agak lucu, momen lah di situ, cipta satu momen. Orang kata nak menghilangkan rasa penat tu kan, kita menyanyi apa saja. Kita menyanyi lagu apa saja masa tu. Nak menghilangkan rasa keletihan tu kan. Letih. Kita dah tawaf habis tu. Kita masa tu Ricky pada waktu siang, petang sampai petang, mana kita dah penat kan. Tapi lepas tu kita berehat sekejap. Selepas kita sampai maghrib lah. Sampai pukul jam 12.30 malam Hujan mula renyai. Yes, betul. Masa tu kita memulakan eksplorasi malam. Yang paling kelakar, kita bertemu dengan si Eko pendek. Eko pendek Dia berjalan-jalan melenggang-lenggang tengah pagi-pagi, pukul 1 pagi lebih kurang lah. Jadi jangan ceritalah kita dikejar, malu. Kan? Warna pink lah tu. Lepas tu ambil tempoh berapa jam jugalah kita dekat padang tu, dekat kawasan batu susun. Di situ memang pot macam-macam lah, kakak cantik pun ada kan. Tapi dah settle tu semua, kita orang balik ke tempat berehat. Dari situ mulalah kami berperang. Berperang dengan apa? Dengkuran-dengkuran dahsyat daripada mereka. Ada 3 orang berdengkur. Lala saya tak tahan, saya angkat beg, saya masukkan kepala saya dalam beg, saya tidur. Wah, wah. Ada yang bunyi bas rosak. Bas semput pun ada. Bas rosak yang bertahun-tahun tak servis, bunyi krong. Ada yang macam bunyi, masya-Allah. Itu sebab letih. Sebab terlalu letih. Naik bukit di waktu berapa jam kita tawaf tu? 4 jam. 4 jam lebih kurang 5 jam lah. Tawaf pulau kawasan dia luas. Tapi jalan saja. Masa kita pergi tu pada Pulau Besar. Kita pergi di Pulau Besar tu tahun 2017 kan. Kawasan tu memang masa tu banyak lagi tinggalan-tinggalan sejarah. Sejarah benar. Tapi apa yang saya fahamkan sekarang yang saya difahamkan sekarang, banyak tinggalan-tinggalan sejarah sekarang telah dimusnahkan. Adalah pihak yang tertentu ni dia memusnahkan tinggalan-tinggalan sejarah ni disebabkan tidak mahu upacara pemujaan. Kan. Bagi pendapat saya lah sebenarnya kan, kenapa perlu dimusnahkan tinggalan-tinggalan sejarah ni? Apa yang kita nak ceritakan pada generasi kita pada masa akan datang? Kenapa kita buat satu-satu perkara tu kita tak guna akal kita? Cuba kita fikirkan. Contoh kat situ apa yang ada sejarah situ, dia punya tempat Di mana bermulanya sebaran syariat Islam je tu. Bermulanya situ lah. Pedagang-pedagang di Arab. Sungai Besar. Sungai Besar. Sungai Besar dekat ya? Pulau Besar Selangor. Okey, Pulau Besar ni kan. Pulau Besar ni di situlah bermulanya penyebaran Islam di Nusantara. Wali-wali, para jadi, wali. Di situlah tempatnya para wali semua kan. Dan orang kata transit. Pulau Besar ke dia punya kawasan ni? Kawasan dia besar. Dia satu Kawasan pulau. besar. Kawasan dia besar. Dan dikelilingi oleh pulau-pulau yang kecil dan pulau-pulau yang antara yang banyak misteri pun ada. Ada bangunan kat situ? Ada. Ada rasanya ada hotel. Ada hotel dan situ sebenarnya kawasan dijadikan untuk kawasan bermain golf. Tapi terlampau banyak sangat kegiatan maksiat. Jadi pulau tu dikatakan keramat sebab para wali. Jadi ada
makhluk-makhluk yang halus ni macam bunyi. Semua tempat tu umpama kena sumpah dah. Jadi pembangunan semua tak jadi. Tak ada sambutan lah. Itulah itu yang Antara kisah-kisah yang berlaku di Pulau Besar. mistik lah. Mahal tak tambah ni macam ni? Tak ada tak. Tak mahal. Ferry untuk ke sana, ferry 45 minit ke setengah jam lebih kurang. Lepas tu tambang RM15 je. Lebih kurang macam itulah. Kurang lah. Kalau kita pergi sana, RM15. terpaksa tidur sana ke? Memang kena tidur sana. Oh, dia Sebab tak ada. dia ada timing untuk ferry tu datang ambil. Last kali pukul 7 petang. Okey, macam ni Bro Farid. Ada orang pergi sana, dia tak ambil resort ataupun chalet apa, dia orang berkemah di tepi pantai. Kan? Ada yang dia ambil chalet dekat situ. Ada chalet bermalam. memang Ada. chalet. Murah lah, murah. Chalet. Murah tak murah, satu malam dalam 150 jugalah. Aircon lah. Aircon lah. Wadi lah. Wadi lah. Tapi dekat situ ada satu masjid dekat situ. Masjid Sultanul Masjid Arifin. Sultan Arifin. Di situ ada makam Sultan Arifin. Ya. Para-para wali. Para wali lah. Sultan Arifin ni adalah salah satu daripada keturunan Rasulullah kan. Ya betul. Dekat situ lah. Banyak. Dan juga, anak perempuannya dekat situ. Makan tu janggut. Makan tuk janggut. Saya dengar makan tuk janggut. Putih, tuk janggut. Putih lah. Macam-macam lah para-para wali. Saya dengar lah, tak tahu betul ke tidak. Makam tuk janggut semua dah dimusnahkan semua. Dah diratakan. Tapi tak tahu betul ke tidak lah. Saya pun dapat info daripada kawan-kawan lah kan. Dekat bukit apa? Ni Batu Belah. Batu Belah tu atas bukit. Batu Belah tu, batu tu dia cerita dia dibelah oleh Panglima Lidah Hitam dengan lidah dia. Test apa ilmu. Jadi batu tu terbelah. Tapi kalau ada kisah-kisah lain juga di situ, ada penampakan. Itu live dekat dalam YouTube. Ada penampakan satu lembaga besar kat belakang. Memang dirakam. Ada dalam YouTube. Tajuk dia lembaga besar. Nama muka awak tak nampak. Lembaga besar di Batu apa? Di Batu Belah, Pulau Besar. Ada kan kawan. Dan di situ juga jadi pot pemujaan untuk orang nombor ekor. Di betul. dinding Batu Belah tu diconteng nombor ekor, pap ada. Ada taruh lilin merah lah, Macam-macam. colok lah apa. Ada jadi macam tu. Padahal tempat tu tempat sejarah kan. Penyebaran syariat Islam kat situ. Tetapi dah dijadikan macam tu lah. Jadi Majlis Agama Islam Melaka ambil tindakan keras lah sekarang. Dan ada juga orang kata orang yang bersuluk dekat situ lah. Bersuluk tetap ada. Bersuluk. Nak menambahkan orang kata ilmu, memantapkan lagi ilmu. Ilmu tarikat, ilmu makrifat, ilmu tasawuf dia, ilmu apa? Persilatan pun ada juga. Persilatan pun ada juga. Banyak. Dia ada malam-malam dia kan. Habis siapa yang jaga situ sekarang ni? Orang yang paling dipercayai kat dalam Itu sekarang ni Majlis Agama Islam Melaka. Dia memantau. Memantau. Sekarang ni diorang lah. memantau. Sekiranya diorang ada tahu di kalangan macam yang datang-datang tu, diorang akan datang tengok malam. Dia benda-benda yang pemujaan ni start malam. Jadi diorang start malam diorang akan pergi seorang tengok. Lepas tu mana yang dapat tangkap gambar ataupun kena saman-saman lah. Sebenarnya Lang, ada dua perkara yang saya nak kongsikan pada semua sewaktu kita eksplorasi pada waktu malam di Pulau Besar. Yang pertama dia ketenangan. Saya kongsikan benda ni apabila kita melalui di pesisiran pantai Pulau Besar ni pada waktu malam, bila kita terdengar di bahagian kemah tu macam adalah peserta-peserta dekat situ, mereka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bunyi desiran angin, desiran pantai apa semua tu kan. Masya-Allah, kita rasa macam betul-betul tenang hati, tenang jiwa. Dan yang peristiwa yang kedua ni kelakar sebenarnya. Yang ni kelakar. Yang kelakarnya ni kan, masa kita masuk di kawasan makam Tok Janggut.
Masa tu kita nampak ada satu persatuan silat. Oh, persatuan silat ni dia punya guru ni dengan tongkat, dengan apa semua. Kita datang, kita masuk selamba je, kan? Kita masuk selamba je. Kita dengan kita punya headlamp, kan? Betul datang, kan? Mungkin dia fikir masa tu kita ni majlis agama tau. Majlis agama Islam Melaka, kan? Kita bagi salam, Assalamualaikum, kan? Lepas tu dia kata, Waalaikumsalam. Dia cuba angkat, dia terbelah. Yelah, dia ingat kita nak tu. Belah pelan-pelan tu. So, terus hilang. Padahal kita orang nak tengok kaos, nak tengok tempat kan. Padahal kita... Tapi agak kecewa lah sebab di situ dia dah letak colok, dah letak lilin. Dah jadi macam perkara khurafat jadi. Masya-Allah, macam-macam. Tapi, Ada satu lagi peristiwa yang seram yang saya nak kongsikan benda ni kan. Sebenarnya kan, benda ni saya seorang je nampak. Afif tak nampak, Pak tak nampak, Alang pun tak nampak. Okey. Masa kita nak masuk melalui pintu gerbang, nak masuk ke kawasan apa nama tu, Padang Golf tu, kan dia ada satu pintu gerbang tu. Ya. Di situ di sebelah kanan kita tu ada satu pokok yang besar. Okey. Saya cakap dengan Alang, dengan Pak dengan Afi, cakap tu. Oh, masa kita tengah berjalan masa tu. Betul tak? Kan saya cakap tu. Apa yang saya nampak masa tu? Saya nampak macam kelibat putih, rambut panjang, dengan apa pakaian putih lah. Dia dekat celah pokok tu dia macam jenguk macam ni. Macam mengetak lah. Macam ni. Nenek ni. Tak nampak. Alang tak nampak, Afi tak nampak, Pak tak nampak. Jadi saya pun cuba untuk snap gambar. Snap tak dapat juga. Jadi masa tu itu mungkin rezeki untuk saya lah. Rezeki untuk saya lah untuk nampak benda-benda macam tu lah. So nampaknya kita dah sekarang ni di penghujung rancangan Ya, bunyi. Kalau untuk penonton semua, kalau korang nak tahu sekarang keadaannya sejuk. Kadang sejuk. Tak nampak bergerak sebab saya tak ada rambut. Jadi tak ada yang bergerak-gerak. Ini dah baju sejuk. Saya tak pakai apa-apa. Menahan. Sejuk. So serius sejuk. Memang sejuk lah. Rasa belakang ni pun macam ada macam Belakang memati. Macam memati je kan. Daripada tadi. Daripada tadi kita rasa macam ada yang memati dekat bahagian belakang ni. Tapi Kita tak buat apa. kacau. Kita bukan Kita kacau kena pun. hormat. Kita kena hormat Kita kawasan. menghormati. Itu yang penting. Sebab bila kita macam kami semua dah ada keluarga, takkan kita nak buat perkara-perkara yang tak baik, ataupun mencabar-cabar. Bukan zaman lah. Kita kena hormat. Masuk tempat orang, bawa otak bukan pisau. Ya, betul. Sebab di belakang ni hutan tebal. Hutan tebal. Jadi memang orang kata kalau betul-betul dia memati pun, yang penting kita tak buat kacau lah. Kita tak buat yang perkara-perkara onar lah dekat sini kan. Jadi untuk Bro Farid, ada tak kata-kata akhir, nasihat ke atau apa ke Untuk semua, untuk semua lah. fans yang meminati paranormal ataupun yang nak cuba menceburi bidang paranormal. Okey, yang mana baru nak up ke, yang baru nak terjebak dalam paranormal ni, nasihat saya lah sebelum anda nak pergi mana-mana, anda fikir dulu keburukan, kebaikan, dan nasihat orang-orang lama tu anda ikutlah. Yang penting ikhlas kita nak buat benda ni, bukan untuk menipu orang. Yeah. Dan lagi satu, ingat dah nak puasa ni kan. Puasa dah nak puasa, jangan jadi plastik hitam. Dia bersih hitam. Ya lah. Itu dah je lah tadi saya. Barkoba. Okey lah, ada tak apa-apa kata nasihat? InsyaAllah tak ada apa-apa. Tapi cuma ingatkan, kita masuk tempat orang, kita beradab. Pergi balik kena ingat, kalau ada keluarga kat rumah, kita jangan tunjuk hebat. Jangan sekali tunjuk hebat, jangan mencabar. Itu bukan budaya kita. Jadi hormat, insyaAllah. Dunia selamat, akhirat pun selamat, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Bro Farid kita, Legend Ghost Hunter, dan juga Alang daripada The Haunted Cruise, kerana sudi bersama
kita dalam orang kata ini sembang-sembang santai lah. Sembang-sembang santai mengenai perkongsian tentang paranormal. Jadi untuk saya, okey, untuk giliran saya, paranormal ni kan, kita ni umpama kita bermain dengan api tau sebenarnya. Kita bermain dengan api. Jadi kalau orang kata nak bermain dengan benda-benda macam ni, perlulah belajar dan ada ilmu di dada. Jangan kita bermain dengan kosong, dengan tanpa ilmu pengetahuan, dengan tanpa pengisian. Jangan. Sebab benda ni boleh makan diri kita balik. Dan terjadi pernah terjadi juga. Pernah terjadi. Banyak sebenarnya bukan terjadi pada siapa. Ada tim yang kita pernah join sekali. Dia buat sesi paranormal, cuma bab mencabar, tapi baliknya time tengah main ni okey, time dia balik seorang. Dia balik seorang, dia kena kat rumah tak boleh bergerak. Itulah. Lepas tu menelpon, minta tolong. Nampak ni, pandang sini nampak, pandang situ nampak, masuk toilet nampak. Baca kursi tak habis. Sama. Jadi itu je. Dan lagi satu, dalam membuat kajian paranormal ni, yang penting tu safety lah. Safety, kawasan safety betul. Lepas tu seelok-eloknya masa kita nak buat apa satu-satu eksplorasi tu, biarlah kita riki pada waktu siang. Kita tengok mana tempat yang bahaya, mana tempat yang kita boleh masuk, mana tempat yang kita tak boleh masuk. Itu sebenarnya benda tu penting. Jangan kita terus main redah. Kalau kita main redah aja, memang risiko amat tinggi untuk kita mungkin terjatuh, mungkin tercedera, kan. Itulah. Jadi itulah kata-kata last untuk saya dalam rancangan sekarang ini, sesi malam ni, sesi pagi ni. Okey, InsyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam kisah-kisah yang lain, cerita-cerita seram ataupun dari sesi yang lain daripada kawasan Bukit Putus ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Malam Mistik Bro-Fi. Peace. No war. Check this.